A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat semua? Kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ni saya akan kongsi kisah daripada Abah Syukur pula, bertajuk Mac 98. Kisah ni sambungan daripada kisah Disember 97. Dalam kisah ni Abah Syukur kena pergi patah balik ke Indonesia sebab perjanjian yang dia buat dengan penunggu di tapak projek tu dilanggar oleh pekerja dia. Jadi nak Abah Syukur kena selesaikan juga. Nak tahu kisahnya macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe, like dan komen dalam video ni supaya channel ini lebih berkembang lagi dan saya akan lebih bersemangat untuk buat konten-konten yang menarik pada masa akan datang. Kepada sahabat yang dah subscribe, saya ucapkan ribuan terima kasih dan amat hargai sokongan daripada sahabat semua. Kepada yang nak join grup Telegram saya letakkan link dekat bawah. Macam biasa sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump tu Rabak Serah. Pagi tu, telefon Abah Syukur berdering. Dia tengok nama Kasim terpampang di skrin handphone dia. Abah Syukur terus jawab panggilan tu. Oi, bila kau sampai? Malam tadi. Kau dekat mana? Office lah, mana lagi. Tengah hari nanti kita lunch sama-sama, tempat biasa. Okey, aku dengan Chua sampai tempat biasa. Tengah hari tu dekat tempat makan biasa, semua dah pesan makanan. Chua bersuara. Kau cuti sampai bila? Lusa. Kor, bulan lepas kau ada keluar Malaysia ke mana-mana ke? Ada, aku ke Makati. Apa pasal? Selain Makati, kau ke mana? Tak ada mana, aku balik Malaysia. Minggu depan baru aku nak ke Jakarta. Apa pasal? Kau tak ada ke Durban kan? Apa hal aku nak ke sana? Kan kau je yang pergi. Betul kau tak ada ke Durban? Betul lah, aku ke Makati dengan Apek ni. Apa pasal? Macam ni, masa aku sampai sana, aku nampak orang serupa betul dengan kau. Aku suruh Sally dengan Peng tengok orang tu. Dua-dua tercengang sebab serupa betul dengan kau. Boleh diorang tengok. Tapi biasalah, dia versi negro. Tapi memang serius, sama kau. Biasalah, kan dalam dunia ni ada 7 orang yang sama dengan kita. Kau ajak makan ni sebab nak cerita hal ni je ke? Kalau ni je baik cakap dalam telefon tadi. Tak, tu mukadimah je. Tapi yang aku nak cerita ni serius. Palembang. Kenapa Palembang? Kata Kasim, dekat Palembang tu ada satu kematian di tapak projek. Ada yang ceroboh kawasan yang dipagar tu. Pekerja asal dari Medan yang ceroboh. Setio call Kasim, dia nak bagi tahu Abah Syukur, tapi Setio takut Abah Syukur marah. Memanglah Abah Syukur marah sebab dia dah bagi tahu jangan kacau kawasan yang dah dipagar tu. Kenapa tak bagi tahu budak Medan tu? Kata Kasim, budak Medan tu budak baru kerja 3-4 hari je. Kematian tu disahkan sebagai kematian bunuh diri sebab mayat budak tu tergantung di pokok atas sempadan kawasan tu. Cuma Setio dan Parman cakap mustahil budak tu gantung diri tanpa sebab. Budak tu tak ada masalah apa-apa kalau dilihat dari luarannya. Parman dengan Setio nak Abah Syukur ke Palembang semula. Sim, kau pun tahu kan menatang satu tu dulu macam mana dah buat dekat aku. Ya tahu, tapi Parman kata kau je boleh selesaikan. Peduli apa aku? Tak adanya aku nak ke sana lagi. Hilang akal namanya tu. Tempah maut kau tahu tak? Sabar Kur, kalau kau tak bantu, takut makin menjadi-jadi kejadian yang bukan-bukan. Betul tak Syua? Korang ni semua gila lah. Abah Syukur terus bangun tinggalkan mereka berdua. Bukan marah sangat pun, tapi saja tak nak bayar. Dah kenyang kan? Lagipun bila lagi nak makan free? Kur, bos panggil, kata Chua dari pintu bilik Abah Syukur. Dia nak apa? Kata Abah Syukur sambil bangun menuju ke tingkat atas. 10 minit lepas tu Abah Syukur balik semula ke meja dia. Tiba-tiba Chua muncul di muka pintu. Bos nak apa? Soal Chua. Palembang punya pasal lah ni. Sebab minggu depan aku ke Jakarta. Aku kena pergi Palembang dulu, selesaikan beberapa perkara. Aku dah bagi tahu bos minta kau dengan Kasim ikut sekali sebab korang berdua tahu selok-belok kawasan tu. Bila aku balik Jakarta, kau dan Kasim tinggal sana untuk pantau keadaan. Dan bos setuju. Kau memang tenuk Afrika lah Syukur.
Puas hati Abang Syukur bila permintaan dia, bos setuju. Dan puas hati bila dapat kenakan 2 meti bang laut tu. Petang tu Abang Syukur lepak-lepak mengopi lepas office hour. Kasim yang tengah bercuti pun sampai. Belum sempat duduk lagi, Kasim dah bersuara. Kau apa hal babitkan kami berdua dalam kes Palembang tu? Korang berdua kan faham area tu. Masa aku di Jakarta, korang pantau lah elok-elok. Kur, kau pun tahu kawasan tu macam mana. Janganlah anaya kami macam ni. Habis tu kau suruh aku pergi seorang-seorang tu, tak kesian pula dekat aku. Tak pula kau kata tu anaya. Kau takut ke? Sebenarnya takut tu taklah takut sangat, tapi takutlah. Hari berangkat ke sana pun tiba. Mereka semua bertolak 2 hari lebih awal ke sana. Dari Setualang Laut, JB ke Batam Center, naik flight ke Jambi, kemudian naik kereta ke Palembang. Masa dalam perjalanan, Kasim dengan Chua lebih banyak diamkan diri, tak macam selalu. Mesti mereka tengah seram sejuk tu. Dekat pukul 8 malam, mereka sampai di bandar Palembang dari Jambi dan menginap di hotel yang sama malam terakhir tahun sebelumnya. Tak ada apa-apa kejadian yang berlaku malam tu. Paginya lepas sarapan, mereka ke pejabat di Palembang untuk lapor diri dan dapatkan informasi terkini. Kemudian mereka naik ke tingkat 2. Setio dah ada dekat atas tunggu mereka dan akan bawa mereka ke tapak projek lepas terima taklimat. Lepas bersalaman dengan Setio, Abang Syukur tanya mana Parman dan apa yang berlaku sebenarnya. Kata Setio, dia tak tahu macam mana mula-mula terjadi. Semua pekerja dah diberitahu jangan sentuh atau datang dekat pagar belakang tu, tapi mungkin nak dijadikan sebab. Parman mana sekarang? Soal Abang Syukur. Dia ada dekat site. Yo, ada kejadian lain berlaku tak? Ada. Apa yang jadi? Penampakan kuntilanak dan pocong. Makhluk tu selalu mengganggu di site sekarang ni. Dah berapa lama jadi benda ni? Lebih sebulan. Mesti ada penyebabnya kenapa benda-benda tu datang. Kan dah buat perjanjian dan mereka dah berjanji tak akan mengganggu. Tapi mereka janji tak akan mengganggu selagi Pak Syukur ada dalam kawasan site. Kan aku dah kata kau je kena pergi sana, kami tak perlu pun. Dah lah jangan banyak berdalih, jom kita gerak. Perjalanan 1.5 jam tu boleh pula Abang Syukur rasa sekejap je. Tak nak pula kereta ni rosak tengah jalan. Boleh semua balik ke hotel. Mereka semua sampai di tapak projek dah dekat nak masuk waktu asar. Suasana dari kawasan tapak projek tu nampak meriah dengan orang ramai. Turunkan aku dekat gate ni je. Aku nak tengok warung dekat luar tapak ni, kata Abang Syukur pada Setio. Bila Abang Syukur turun je dari kereta, dia disambut oleh Ismail, Pak security yang terpaling berani tu, sambil tersenyum-senyum. Dah nak pulang ke? Soal Abang Syukur pada Ismail. Belum Pak, pukul 5 nanti, jawab Ismail sambil tersengih-sengih je dia. Jom kita lihat-lihat warung jualan. Abang Syukur ajak Ismail ke warung. Ada 3 warung dekat situ. Warung nasi, warung jualan barang keperluan harian dan warung kopi. Sampai je Abang Syukur dekat warung kopi tu, muka dia terus berubah. Merah, tahan marah. Tak jadi dia nak tengok-tengok warung kopi tu. Abang Syukur terus masuk dalam tapak projek menuju ke pejabat. Sampai dekat pejabat, Abang Syukur terus mengamuk. Aku dah pesan, jangan bawa masuk minuman keras dalam tapak projek ni. Kenapa ada jualan minuman keras? Kenapa? IR Jerman tu terus keluar dari ruangan dia. Bila nampak je muka IR Jerman tu, Abang Syukur tahu ini semua disebabkan perangai dia yang kuat minum minuman keras tu. Lepas Abang Syukur maki IR Jerman tu sepatah dua kata, Abang Syukur panggil Setio, Parman dengan 12 mandor yang lain. Bawa aku ke mes pekerja sekarang. Aku nak buat spot check, kata Abang Syukur. Mengucap panjang Abang Syukur lepas buat spot check dekat penginapan pekerja. Banyak botol-botol minuman keras berselerak dekat mes pekerja tu. Kenapa biarkan minuman keras ada dalam kawasan tapak projek ni? 12 mandu yang tak kenal Abang Syukur tu mula memprotes, tapi Parman cuba tenangkan keadaan dan suruh Abang Syukur balik ke pejabat dulu. Kau bagi tahu mana mandu ni, Man. Kenapa aku marah? Dan semua ni dah terlambat, kata Abang Syukur pada Parman sebelum tinggalkan mereka semua. Abang Syukur, Kasim dan Chua ni ditempatkan di kontena penginapan nombor 2. Bila mereka masuk je dalam kontena tu, suasananya sangat menyesakkan, macam ada yang tak kena. Abang Syukur terus capai tuala, cepat-cepat ke bilik air sebelum hari gelap. Malamnya lepas makan dekat warung luar tapak projek, mereka berkumpul di tengah gudang. Masa Abang Syukur tengah duduk isap rokok, datang 12 mandor siang tadi dan beberapa pembantu mereka. Mereka minta maaf dekat Abang Syukur sebab bersikap kasar siang tadi. Mereka tahu pantang larang dekat tapak projek tu, tapi tak mampu nak halang pekerja dari langgar pantang larang tu sebab ramai, takkan nak pantau sorang-sorang. Kata Abang Syukur, dia tak peduli mereka semua nak buat apa lepas waktu kerja tu, itu hak mereka. Tapi hak dan syarat yang dah ditetapkan oleh PT wajib dipatuhi selagi masih bekerja dekat sini. Kamu tahu akibat yang akan berlaku kalau langgar pantang larang ni? Tahu Pak. Man, esok pagi pecat sesiapa saja yang minum minuman keras. Tolong Pak, jangan pecat mereka. Pecat sekali mandu mereka, Man. Tolong Pak, bagi kami peluang terakhir Pak.
Abah Syukur hanya diamkan diri. Tak lama kemudian terdengar bunyi motor datang hampiri mereka. Pak, mes 8 dipenuhi ular, kata lelaki yang baru sampai dengan motor tu. Ular? Mereka semua terus start motor dan ikut lelaki tadi ke mes penginapan pekerja. Sampai saja dekat kawasan mes 8, Abah Syukur tengok satu pemandangan yang tak masuk akal. Ada beratus ekor ular dalam mes yang menempatkan 18 orang pekerja tu. Ular-ular tu bergerak ke sana ke sini. Yang peliknya, mes sebelah dan sekitarnya tak ada seekor pun ular. Pekerja siapa yang tinggal dekat sini? Soalan Abah Syukur pada mandu-mandu yang ada dekat situ. Salah seorang mandu angkat tangan. Kau uruskan masalah ni dan cari penyebabnya, kata Abah Syukur sambil start motor nak tinggalkan tempat tu. Bukan apa, selain lipas, ular adalah satu-satunya binatang yang Abah Syukur geli. Baru je Abah Syukur hidupkan motor, tiba-tiba dekat ujung kawasan mes penginapan tu, Abah Syukur nampak sosok orang tua yang dulu tengah perhati dia dari jauh. Abah Syukur amati betul-betul. Memang sah orang tua tu. Man, kau nampak dekat ujung sana? Tu sosok orang tua yang dah berjanji tak nak ganggu kita kan? Kata Abah Syukur sambil tunjuk ke arah sosok tu. Iyalah, lama tak nampak dia lepas kejadian dulu tu, kata Parman. Lepas tu Abah Syukur tinggalkan mereka dan balik ke tengah gudang, diikuti oleh Chua. Kasim tak ikut sebab dia dalam bilik mandi tadi. Sampai dekat tengah gudang, terburu-buru Kasim datang dekat mereka. Kur, aku rasa tak sedap hati ni. Kenapa? Aku nampak pocong dalam bilik air kita, Kur. Pocong? Itulah satu-satunya benda yang buat Abah Syukur pucat lesi, takut dan nak menangis kalau Abah dapan. Tiba-tiba terdengar satu letupan kuat dekat atas bumbung gudang. Kodotom. Mereka semua terperanjat dan berlari keluar gudang sebab ingatkan gudang tu nak runtuh. Sampai dekat luar gudang, mereka terkejut bila nampak ada satu sosok hitam berbulu, besar, tinggi, mata merah menyala, ada taring macam taring babi, tengah berdiri atas bumbung tu, perhati ke arah mereka. Abah Syukur yang memang semula jadi penakut ni terus rapat dekat Kasim dan Chua. Panggil Parman, kata Abah Syukur pada seorang pekerja dekat sebelah dia. Pekerja tu hanya mengangguk je sambil masih lagi mendongak tengok atas bumbung. Cepatlah, apa yang berdiri saja ni? Cepat-cepat pekerja tu hidupkan motor pergi panggil Parman. Sosok tu masih perhati mereka yang berada dekat bawah. Tak lama kemudian Parman pun sampai. Astaghfirullahalazim, kata Parman bila dia dongak tengok sosok tu. Lepas tu Abah Syukur suruh Parman cari ustaz yang pandai dalam hal macam ni dekat kampung sebelah. Tak tahulah Pak Syukur, ustaz yang kami panggil kemarin ada di kampung atau tak. Takut dia keluar kota, kata Parman. Dia tak ada BBM ke? Masa tu BlackBerry famous di kalangan orang Indonesia. Ada, jawab Parman. Parman terus ber-BBM dengan ustaz tu. Kejap lagi ustaz datang. Dia nak solat hajat dulu, kata Parman. Sementara nak tunggu ustaz datang, kita nak buat apa ni? Benda tu ada dekat situ. Benda tu namanya Gundrawo. Abah Syukur hanya mengangguk je sebab dia pun dah tahu benda apa tu, cuma tak suka sebut nama dia. Kemudian Abah Syukur suruh mereka yang berada dekat gudang tu baca apa yang patut mengikut kepercayaan masing-masing. Tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang pekerja laungkan azan sekuat-kuatnya. Bila sampai ayat Hayya 'alal falah, mereka semua tengok pekerja tu pegang lehernya sendiri sambil terapung di udara, macam ada sesuatu yang cekik dan angkat pekerja tu ke atas. Kelang kabut mereka dibuatnya. Kasim suruh mereka semua laungkan azan serentak. Bergema kawasan gudang tu dengan laungan azan. Tak lama lepas tu pekerja yang terapung tu terjelepuk jatuh ke bawah dan cuba bernafas semula, sementara beberapa pekerja lain bantu dia. Tak lama kemudian sosok genderuwo tu hilang dari pandangan. Bila keadaan dah tenang, Abah Syukur suruh Parman ceritakan kejadian ni dari awal, sebab Abah Syukur dapat tahu mereka dah sebulan lebih kena ganggu. Abah Syukur suruh Parman ceritakan semuanya, jangan selindung-selindung. Kalau tak, Abah Syukur nak balik Jakarta esok pagi dan tinggalkan masalah tu pada dia. Kata Parman, lepas kejadian pekerja dirasuk harimau tu, tak ada lagi kejadian-kejadian pelik. Tapi tak tahu macam mana, semakin ramai pekerja baru masuk, cerita kerasukan dan kubur misteri tu tersebar di kalangan mereka. Lepas tu ada beberapa pekerja buat pemujaan dekat kubur tu. Mereka ceroboh masuk dalam kawasan yang dipagar tu dan buat pemujaan untuk dapatkan nombor ekor. Siapa yang buat pemujaan tu kena ke nombor tu. Nanti saya kenalkan mandu mereka pada bapak-bapak semua. Kata Parman, nombor ekor tu memang kena. Berpuluh juta rupiah mereka dapat dari nombor pemujaan tu. Bila seorang dah berhasil, maka makin ramailah yang buat pemujaan, dan mereka semua memang kena nombor. Tak lama kemudian terjadilah bermacam-macam benda pelik hingga membawa kematian si Chris, pekerja dari Medan tu. Pihak pengurusan dah bagi amaran jangan buat pemujaan dekat situ, tapi mereka membantah sebab itu hak mereka di luar waktu kerja. Pihak pengurusan terus buntu bila mereka cakap macam tu, sebab memang betul itu hak mereka. Mereka semua masih kerja dekat sini.
Ya pak, masih lagi. Esok pagi-pagi kalau kita masih selamat, kumpulkan mereka yang dah buat pemujaan tu. Aku nak berhadapan dengan mereka, selesaikan masalah ini. Tiba-tiba ada motor datang dekat tempat mereka berkumpul tu. Pak cepat, match 17 ada yang kerasukan. Apa lagi ni, kata Abang Syukur sambil hidupkan motor dengan yang lain menuju ke match 17. Sampai dekat match 17, Abang Syukur tengok ada seorang pekerja tengah duduk bersila sambil bercakap sesuatu yang Abang Syukur tak faham langsung. Dia cakap apa tu? Tanya Abang Syukur pada Setio. Saya pun tak faham, jawab Setio. Pekerja yang kerasukan tu mula nak pukul orang yang ada di sekitarnya. Pegang dia, kata Abang Syukur pada beberapa pekerja dekat situ. Mereka semua pegang pekerja yang kerasukan tu, tapi 6-7 orang tak mampu pegang dia. Setelah hampir 10 orang pegang, mereka cuba ikat pekerja yang kerasukan tu, tapi pekerja tu tetap meronta-ronta nak lepaskan diri. Tiba-tiba datang seorang pekerja lain, memandai-mandai pegang kepala yang dirasuk tu sambil baca apa pun Abang Syukur tak tahu. Tak pasal-pasal dia pula yang kerasukan. Dah jadi satu hal pula nak tenteramkan dia. Ikat dia, kata Setio. Jangan ada sesiapa lagi yang nak tunjuk hebat kalau baru pandai baca mukadam. Jangan tunjuk lagak. Tak lama kemudian, Pak Security datang dengan seorang pemuda berambut panjang, berseluar jin, pakai t-shirt kelabu. Assalamualaikum, pemuda tu bagi salam lepas turun dari motor. Waalaikumsalam. Pak Ustaz sampai pun. Pak Syukur, ni Ustaz Razi, Ustaz yang saya telefon tadi. Sempoi betul Ustaz tu. Abang Syukur terus bersalam dengan Ustaz. Maaflah saya pakai macam ni, dah terbiasa, kata Ustaz Razi. Abang Syukur hanya tersenyum je sambil mengangguk kepala. Lepas tu Abang Syukur minta tolong Ustaz Razi uruskan pekerja yang kerasukan tu dan kes ular dekat mes 8 tadi. Nanti dah selesai, kita berbual di gudang utama ya Ustaz. InsyaAllah, nanti saya ke sana. Lepas tu Abang Syukur ajak Kasim dengan Chua balik ke gudang. Sampai dekat gudang, Abang Syukur suruh salah seorang pekerja beli air kopi dan kudap-kudap untuk dimakan masa berbual dengan Ustaz nanti. Jam dah dekat pukul 1 pagi. Bilalah masalah ni nak selesai? Kasim, malam ni kita tidur ramai-ramai dekat tengah gudang ni je lah. Kau kata tadi kau nampak pocong dalam bilik kita kan? Tadilah. Ni baru kejap aku masuk ambil jaket, tak ada pula. Tak percaya aku dengan mengkarung Afrika tu. Kan tak pasal pula dia muncul masa kita tengah tidur nanti. Dekat pukul 2 pagi baru nampak kelibat Setio, Parman, Ustaz Razi, beberapa orang mando dan Pak Security datang ke gudang. Ustaz Razi terus duduk sebelah Abang Syukur. Alhamdulillah, semua dah terkawal Pak Syukur, kata Ustaz. Lepas tu Abang Syukur pelawa Ustaz minum kopi. Sebenarnya apa yang berlaku Ustaz dan macam mana boleh berlaku? Soal Abang Syukur. Kata Ustaz, hantu-hantu tu mengganggu sebab mereka mungkir janji. Ada perjanjian yang mereka tak tunaikan. Ada sebahagian dari mereka dah buat perkara kurafat dan menyengutukan Allah demi kesenangan. Lepas dapat kesenangan, mereka mungkir janji. Ada yang buat pemujaan di kubur lama belakang tapak projek ni. Sebab tu penunggu kubur marah dan mula ganggu kawasan ni. Tapi Abang Syukur kata tahun lepas dia ada buat perjanjian dengan penunggu hutan tu, dan penunggu tu berjanji tak akan ganggu kawasan ni. Penunggu yang sama ke Ustaz? Soal Abang Syukur. Bukan yang dah buat perjanjian tu, kata Ustaz. Masa Ustaz meditasi tadi, penunggu sosok lelaki tua tu kata itu bukan perbuatan dia ataupun kaum dia. Itu perbuatan makhluk halus yang kebetulan masa pemujaan tu dibuat, dia lalu dekat situ. Makhluk dari luar yang bukan asal dari kawasan tu. Jadi sekarang apa yang perlu kita buat Ustaz? Tanya Kasim. Ini masalahnya. Mereka yang buat pemujaan tu dah bersetuju dengan perjanjian tu. Perjanjian dengan hantu ni bukan boleh ditarik sesuka hati. Mereka janji apa? Tanya Parman. Nyawa manusia, sahut salah seorang mando sambil tundukkan kepala. Nah itu dia, itulah perjanjiannya, kata Ustaz. Gila kamu ni, kamu tak ada agama ke? Abang Syukur mula naik darah. Ustaz terus tenangkan Abang Syukur. Ini dah keterlaluan Ustaz, menyusahkan PT dan seluruh pekerja. Kamu ada puja kubur tu? Ya Pak. Jadi apa yang kamu janji dah kamu tunaikan? Kalau macam tu, Chris mati sebab perbuatan kamu? Saya tak tahu. Arwah Chris dirasuk penunggu, kemudian dalam kerasukan tu arwah gantung diri. Binatang kamu, disebabkan perbuatan kamu Chris hilang nyawa. Kamu tahu dia datang jauh-jauh dari Medan semata-mata nak cari rezeki untuk bantu keluarga dia. Kamu dah hancurkannya dengan perbuatan bodoh kamu. Setio terus tumbuk muka Mando tu. Chua tahan Setio dari terus pukul Mando tu dan bawa Setio pergi duduk kembali. Berapa orang yang dah buat kerja bodoh ni? Soal Abang Syukur. Dalam 12 orang Pak, jawab Mando tu dengan suara sengau sebab giginya patah kena tumbukan Setio tadi. Panggil semua kemari. Ikut dia. Panggil juga security yang meronda kemari, kata Abang Syukur pada Mando tu dan Pak Security yang ada dekat situ. Tak lama kemudian, semua yang terlibat dalam pemujaan tu sampai di gudang, termasuklah 2 orang yang kerasukan tadi. Kamu tahu kesalahan kamu. Kamu tahu bahawa kamu wajib bertanggungjawab atas perbuatan kamu? Soal Abang Syukur. Mereka semua hanya mengangguk kepala je. Serahkan KTP kamu pada Parman sekarang. Esok kamu semua cuti. Lepas sarapan jumpa saya di sini semula. Dan sekarang balik semula ke mes kamu. Pak Syukur nak buat apa pada mereka? Dan KTP ni untuk apa?
Entahlah Man, aku pun tak tahu lagi nak buat apa. Aku sebut je tadi sebab dah malam, dah nak subuh pun. Pak Ustaz menginap sini sajalah. Kebetulan bilik kami ada katil kosong. Lagipun sekarang dah hampir pukul 3 pagi. Kejap lagi masuk subuh. Dapatlah pejamkan mata sekejap. Kalau begitu baiklah. Seronok Abang Syukur bila Ustaz setuju nak tidur dalam bilik dia. Yelah, takkanlah pocong tu nak muncul dalam bilik yang ada Ustaz kan. Mereka pun beransur menuju ke bilik masing-masing. Masa nak masuk bilik, Abang Syukur, Chua dan Kasim berhenti kejap bila Ustaz baca sesuatu sambil pegang dinding kontena bilik. Kenapa Pak Ustaz? Tanya Chua. Ada yang tunggu dekat dalam, tapi dah dihalau keluar. Dah aman, kata Pak Ustaz. Dan mereka pun masuk dalam bilik. Pagi esoknya, lepas solat subuh, Ustaz minta diri untuk pulang. Kalau perlukan bantuan lagi, hubungi saya semula ya, pesan Ustaz. Lepas Abang Syukur, Chua dan Kasim bersiap-siap nak keluar pergi sarapan, Abang Syukur nampak 12 orang malam tadi dah menunggu dekat tengah-tengah gudang. Tunggu situ, jangan pergi mana-mana, kata Abang Syukur. Lepas tu dia hidupkan motor, keluar pergi sarapan dengan Kasim, Chua dan Parman. Sampai dekat warung, Chua tanya, Kau nak buat apa dengan diorang tu Kor? Entahlah, aku tengah fikirlah ni. Selesai sarapan, mereka balik ke gudang semula. Tunggu situ, kata Abang Syukur pada mereka sambil naik tangga ke ruang penjabat. Sebab Abang Syukur tak tahu lagi nak buat apa pada mereka 12 orang tu. Helmet aku mana? Soal Abang Syukur. Setio bagi helmet Abang Syukur. Jom kita ke kawasan kubur tu. Kau, Setio, Chua dengan Parman je lah pergi. Aku ada kerja sikit nak selesaikan. Aku pun ada kerja nak buat ni. Man, panggil 3 orang security ikut kita sekali. Parman terus panggil security guna walkie-talkie. Tak lama kemudian 3 orang security sampai di pejabat. Jom kita pergi kawasan perkuburan tu, kata Abang Syukur. Sampai dekat sana, Abang Syukur tengok kawasan pagar yang memagari kubur tu telah dikopak supaya mereka boleh keluar masuk. Abang Syukur dan yang lain-lainnya masuk ikut laluan yang dah dikopak tu. Sampai dalam kawasan perkuburan tu, Abang Syukur terus beristighfar panjang bila tengok ada sembahan dalam kawasan 3 kubur tu. Disebabkan tak dapat kawal emosi, Abang Syukur ajak yang lain keluar dari situ, balik ke gudang semula. Sampai dekat gudang, Abang Syukur nampak Kasim dan Chua tengah marah 12 orang yang buat pemujaan tu. Lepas mereka kena marah dengan Kasim dan Chua, Abang Syukur suruh mereka 12 orang tu pergi bongkar pagar yang memagari kuburan tu dan bersihkan kawasan tu. Buang segala sembahan yang ada. Dengan rasa berat hati dan mungkin sedikit ketakutan, mereka ikut arahan Abang Syukur tu. Kau gila ke apa nak bongkar kawasan kubur tu? Kata Chua pada Abang Syukur. Pak, kalau jadi apa-apa macam mana? Tanya Setio pula. Kamu bertiga pergi kawal mereka yang bongkar pagar kubur tu. Jauhkan pekerja-pekerja lain dari mendekatinya ya, kata Abang Syukur pada 3 orang security yang ada dekat mereka tadi. Abang Syukur suruh 3 orang security yang ada dengan mereka tadi pergi semula ke kawasan perkuburan tu. Abang Syukur buat tak tahu je apa yang Kasim, Chua dan Setio komplain tentang idea dia untuk buka pagar kuburan tu. Parman, lepas Zohor panggil Ustaz Razi datang sini. Minta dia menginap 2-3 malam dekat sini juga ya. Bawalah pakaian sekali dan bagi tahu juga apa yang saya buat sekarang ni ya. Panggil mandu-mandu yang lain datang sini sekarang, kata Abang Syukur pada salah seorang petugas pejabat yang kebetulan ada dekat situ. Setengah jam kemudian, semua mandu dah ada depan gudang kecuali seorang mandu je. Dia tengah bongkar pagar kawasan perkuburan tu. Lepas tu, Abang Syukur suruh Parman bagi tahu security dekat luar. Panggil juga pedagang-pedagang tu masuk sini. Parman gunakan walkie-talkie bagi tahu security dekat luar sana. Sementara tunggu pedagang tu sampai, Abang Syukur biarkan mereka yang berkumpul depan gudang tu berbual sesama mereka sambil merokok. Sambil tu, otak Abang Syukur tengah ligat berputar. Nak buat apa yang lepas ni? Bila pedagang dekat luar kawasan tapak projek tu sampai, Abang Syukur, Kasim, Chua, Setio, Parman, IR Jerman dan seorang pengurus HR serta beberapa security naik atas timbunan simen depan mereka untuk terangkan situasi sekarang. Abang Syukur mulakan ucapan. Terima kasih bapak-bapak semua dan juga para pedagang telah hadir di sini. Sebulan ni banyak kejadian-kejadian yang di luar akal telah berlaku kerana kesalahan anak-anak buah kamu dan kamu yang tidak peka menjaga keselamatan mereka hingga ada nyawa yang telah terkorban. Sebelum tu, mari sama-sama kita bacakan Al-Fatihah untuk roh Kris bagi yang beragama Islam, manakala yang bukan beragama Islam berdoa mengikut kepercayaan masing-masing. Sambil baca doa tu, Abang Syukur fikir apa lagi lah nak aku sampaikan ni. Tiba-tiba Chua senggol badan Abang Syukur. Lama betul kau berdoa aku? Kata Chua. Rupanya dah lama Abang Syukur termenung lepas baca doa tu. Kawasan pagar tu saya telah minta mereka yang menyebabkan kucau kacir ni berlaku untuk dibongkar. Pak, tidak dibongkar pun sudah berlaku bermacam musibah. Lagikan sekarang bapak bongkar. Bahaya tu pak. Memang itu yang saya mahu. Saya mahu hantu-hantu tu terus meneror kamu semua kerana telah langgar ketetapan PT. Kamu semua dah dibilangi tidak boleh ada minuman keras di dalam kawasan tapak projek, tapi kamu langgar. Saya juga berharap supaya hantu tu meneror mereka yang jual minuman keras kepada pekerja tu dahulu, kerana itu adalah biang keruknya. Jangan begitu pak, bukan semua pekerja yang minum minuman keras tu.
Betul, memang bukan semua, tapi kamu semua bekerja sebagai satu tim. Satu tim wajar bertanggungjawab di atas setiap kesalahan yang dilakukan oleh kelompok dalam tim tersebut. Sekarang kamu hanya ada satu pilihan. Akur dengan syarat PT ni atau kamu semua berhenti dan tidak akan ada pesanggung dibayar kerana kamu telah langgar aturan dan syarat yang telah ditetapkan oleh PT. Sekarang berhentikan semua kerja kalian dan kalian bersihkan sekitar mes dan tapak projek dari segala sampah dan botol minuman keras. Pastikan juga anak-anak buah kamu tidak menyimpan botol minuman keras dalam mes mereka. Kamu yang berniaga warung kopi, siapa nama kamu? Abang Syukur tunjuk pada seorang pedagang warung. Nama saya Kasim, Pak, jawab pedagang kopi tu. Abang Syukur terus pandang muka Kasim dan tersenyum sambil berbisik ke telinga Kasim. Memang orang nama Kasim ni tak senonoh kan? Abang Syukur saja je menganjing si Kasim tu. Bersihkan warung kamu dari botol-botol minuman keras. Jangan jual minuman keras lagi, faham? Jika tidak, kamu orang pertama akan dicari oleh hantu tu. Sekarang semua bubar. Lepas mereka semua pergi, Kasim, Chua, Setio dan Parman datang dekat Abang Syukur dan mula bertanya, betul ke apa yang Abang Syukur buat ni? Abang Syukur hanya mengangguk, tapi dengan anggukan yang tak yakin. Abang Syukur cuba ingat balik apa yang Ustaz Razi cerita malam tadi tentang makhluk yang mengganggu tu bukan dari kawasan tu. Kebetulan makhluk tu lalu dekat situ dan gunakan orang yang puja kubur tu untuk duduk kekal dekat situ. Abang Syukur terfikir, perlu ke dia jumpa sosok Aki yang telah berjanji dengan dia dulu? Dan arahan untuk bongkar kawasan pagar kubur tu adalah perbuatan spontan, bukan Abang Syukur rancang dari awal. Serba tak kena Abang Syukur masa tu. Kenapalah waktu begini dia tak datang bantu aku? Abang Syukur mengomel dalam hati. Habis je Abang Syukur mengomel macam tu, tiba-tiba dari jauh Abang Syukur terdengar macam bunyi ngauman harimau. Tapi bila Abang Syukur perhati mereka yang ada dekat sekeliling, mereka macam tak dengar apa-apa, buat macam biasa je. Mungkin aku berhalusinasi dan terlalu mengharap kot. Tiba-tiba Parman tepuk bahu Abang Syukur. Pak, jangan termenung, tak bagus, serahkan semuanya pada Allah. InsyaAllah, saya yakin bapa ada jalan penyelesaiannya, kata Parman. Parman cuba tenteramkan perasaan Abang Syukur. Mungkin Parman tahu Abang Syukur tengah susah hati sekarang ni. Siang Pak, terdengar suara Ismail, Pak Security, sapa mereka di tengah gudang. Ya Abang Mael, ada apa? Gini Pak, warung kopi dekat depan tu tengah berkemas-kemas nak tutup warungnya. Dia tak nak berniaga lagi dekat sini. Biarkanlah dia biang keruknya. Kamu cari penggantinya sesegera mungkin untuk kebaikan pekerja yang lain. Siap Pak, permisi Pak. Maaf Pak, kalau tak keberatan, boleh ke ahli keluarga saya yang gantikannya? Boleh, tapi boleh buka 24 jam macam sekarang? InsyaAllah Pak. Ya udah, gantilah. Sebelum asar, Ustaz Razi datang dengan dua orang yang lebih tua dari dia. Assalamualaikum Pak Syukur. Ustaz Razi bagi salam. Lepas Abang Syukur jawab salam, Ustaz Razi perkenalkan dua orang tu. Ini Abah Akbar dan ini Ustaz Saleh. Abah Akbar ni guru saya dan Ustaz Saleh ni senior saya. Salam kenal bapak-bapak semua. Saya Syukur. Ini teman saya Kasim, ini Chua, ini Setio dan ini Parman. Dan itu yang sedang naik tangga adalah Hitler. Abang Syukur perkenalkan setiap orang sambil bergurau dan tunjuk ke arah IR Jerman yang naik ke pejabat atas. Mereka hanya tergelak je. Tanpa banyak soal, Abang Syukur terus mulakan cerita. Begini Pak Ustaz, Abah Akbar, saya dah minta mereka bongkar pagar kuburan di hujung tapak projek ni. Sekarang hati saya berbelah bagi. Adakah tindakan saya tu betul atau tak? Pak Syukur nak buat apa sekarang? Saya cuma nak tahu, boleh ke kawasan tapak projek ni dipagar supaya tak ada satu pun makhluk gaib boleh masuk? InsyaAllah boleh. Alhamdulillah, jom kita ke tapak tu. Sampai dekat kawasan pagar yang dirobohkan tu, Abang Syukur berdiri di tengah-tengah mereka semua. Siapa sini beragama Islam, berdiri di kanan saya, kata Abang Syukur. Sebelah orang berdiri sebelah kanan Abang Syukur. Abang Syukur terus marah diorang. Kamu nak jadi apa? Agama Islam tapi harapkan iblis untuk kesenangan. Kamu agama apa? Abang Syukur tanya yang berdiri sebelah kiri dia. Saya Kristian Pak, jawabnya. Agama kamu benarkah perbuatan kamu ni ke? Pekerja tu hanya gelengkan kepala. Jom semua kita balik ke gudang semula. Sampai dekat gudang, Abah Akbar bertanya, sebenarnya apa yang anak Syukur nak lakukan? Begini Abah, saya minta Abah dan Ustaz-Ustaz pagarkan dulu kawasan tapak projek ni. Dan saya minta tolong dengan Ustaz Saleh dan Ustaz Razi, jika boleh datangkan Aki yang pernah berjanji dengan saya dulu untuk saya berkomunikasi. Kalau boleh sebelum maghrib. Boleh tak? Saya nak ajar mereka yang telah bersekongkol dengan iblis dan menyusahkan orang lain tu. Tapi dengan syarat pagarkan dulu kawasan ni. Tolong rahsiakan dulu ya. Saya faham sekarang. Bang Syukur nak kenakan mereka kan? Ya, tapi pagarkan elok-elok dulu ya. Lepas asar,
Ustaz dan Abah Akbar lakukan upacara doa dan memagar seluruh kawasan tapak projek tu dari dalam bilik Abah Syukur. Kasim dan Chua Abah Syukur suruh tidur dekat kontena lain dulu. Masa Abah Akbar dan Ustaz tengah berdoa untuk pagar kawasan projek tu, Abah Syukur pergi jumpa 12 orang yang dia denda yang tengah keletihan di mes mereka. Malam ni kamu semua ikut saya adakan ritual di kubur tu, kata Abah Syukur. Mereka semua terperanjat bila dengar Abah Syukur cakap macam tu. Pak, saya mohon ampun Pak, saya tak nak ke sana malam ni Pak, kasihanilah saya Pak, kata salah seorang dari 12 orang pekerja tu. Kemudian yang lainnya pun mula merayu, merintih serta bertimpuh depan Abah Syukur. Pekerja-pekerja lain yang ada dekat situ hanya perhati je bergelagak mereka 12 orang tu. Kamu buat perjanjian dengan penunggu kubur tu, kenapa pula kamu takut nak ke sana semula malam ni? Sekarang bagi tahu, apa perjanjian yang kamu dah buat dengan penunggu kubur tu? Nyawa Pak, jawab mereka serentak sambil tertunduk, dan jawapan mereka tu didengari oleh pekerja yang mengurumuni mereka tu. Nyawa siapa yang kamu tawarkan? Soal Abah Syukur. Mereka semua diam, tak menjawab. Kamu tawarkan nyawa rakan sekerja kamu bukan? Mereka semua tak menjawab, hanya menunduk je. Lepas tu keadaan jadi kecoh dengan maki hamun dari pekerja yang lain bila mereka dapat tahu perbuatan 12 orang pekerja tu. Dan itulah yang Abah Syukur nak sebenarnya, biar suasana jadi panas. Yang lain jangan ribut, jangan provokasi dan lakukan apa-apa tindakan anarkis pada mereka. Jika kamu semua sentuh mereka, saya akan pecat kamu semua. Faham? Kamu 12 orang pergi ke gudang sekarang. Dan yang lain-lain, malam ni lepas maghrib jangan keluar dari mes. Kalau keluar, maut. Abah Syukur balik ke gudang semula dengan senyum simpul sebab dapat diajarkan mereka semua. Rancangan Abah Syukur dah mula nampakkan hasil. Sampai dekat gudang, Ustaz Saleh bagi tahu mereka dah pagar seluruh kawasan tu. Cuma Aki tak nak jumpa Abah Syukur sebab dia takut. Takut kenapa? Soal Abah Syukur. Takut dengan leluhur abang, jawab Ustaz Saleh. Kami dah tahu. Aki tu janji akan membantu walaupun tak bersuruh muka dengan Pak Syukur. Baiklah. Okey, sampai sini dulu kisah untuk hari ni. Kita sambung di part seterusnya. Sebelum berpisah, anggaplah kisah ni sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.